Okey, seterusnya, ni contoh. Kan saya bagi tahu tadi belajar daripada YouTube. Okey, belajar daripada YouTube contoh Ayu Demik Syukur, tak sangka bisnes jual kek pisang menjadi. Suami yang nak makan jadi saya belajar dari YouTube. Dia belajar buat kek pisang daripada YouTube kan. Lepas tu bila dia dah buat, kadang-kadang kan orang sekarang bila dia belajar-belajar buat tu, dia akan letak dalam Facebook lah, dalam TikTok lah kan. Jadi bila-bila tu orang nak order. Bila orang nak order, tahu-tahu jadi bisnes yang menjadi. Produk pula sedap. Sebab setiap orang buat kan berbeza-beza. So mana dia belajar? Dia belajar daripada YouTube. Yang ni pula, YouTube jadi cikgu saya, okay? Ibu dua anak buat bisnes di dapur je. Tak menantangan terima tempahan menara donat sampaikan terpaksa tolak. Ni dia buat menara donat. Kan biasa donat bulat-bulat macam tu kan, tapi dia buat menara. Kan lawa tu, menara donat. Kan cantik tu kan, bukan orang ni lah. Orang ni memanglah cantik lah. Kan, tapi kita nak cakap pasal donat ni. So, nampak? Dia ni servis. Sebab apa saya kata servis? Sebab bisnes ni berdasarkan tempahan. Bila orang tempah baru buat. So anda nak belajar tak payah keluar jauh-jauh, belajar YouTube je. Tadi kan saya cerita saya nak buat bisnes yang tabletop apa semua tu kan. Mana saya belajar? Di manakah saya belajar? Saya belajar dekat YouTube juga. Saya belajar dekat YouTube, cuma lepas tu saya carilah supplier. Saya cari apa? Bahan-bahan mentah yang dekat sini, sebab dekat YouTube tu semua daripada luar negara. Cara-cara buat tu daripada luar negara. Okey. So ni dia belajar daripada YouTube. Seterusnya, ni tadi makanan kan, dua ni makanan. Yang ini pula dia belajar buat apa kita panggil t-shirt, cuma dia pakai konsep dye art. Dye art ni maksudnya dia ambil pewarna dan dia titik-titik dekat baju tu. Dia titik-titik dekat baju, dia gulung-gulung-gulung kan, dia titik kat baju. Ni banyak ni, ada buat dalam shop, dalam TikTok pun ada ramai juga yang buat macam ni, bisnes macam ni. Eksperimen Amy Sofia menjadi belajar daripada YouTube. Sebab kadang-kadang banyak lagi sebenarnya yang kalau anda explore dalam YouTube yang diajar oleh orang-orang di Indonesia. Ada orang-orang daripada Mak Saleh daripada Eropah ke luar negara kan, yang belum ada lagi di Malaysia. Yang belum ada di Malaysia. So bila anda belajar, anda dapat ilmu tu, anda buat produk tu, anda cuba marketkan, so anda akan dapatlah pasaran di Malaysia ni sebab tak ada orang buat. Okey, contoh ada seorang tu, dia belajar kat YouTube buat kain buruk. Kain buruk ditukarkan jadi pasu bunga. So kain ketawa semua yang buruk-buruk tu kan, dia salut dengan simen, lepas tu dia buat macam tu. Dia tarik bagi tinggi kan. Jadi dia jadi pasu bunga. So dia pun mula-mula dia buat, lepas tu dia letak dekat lama. Tapi bila orang lalu lalang, kereta lalu lalang, pasal tengok, cantik lah. Atau orang tanya, kawan-kawan dia tanya, lepas tu jadi orang order, ambil tempahan, lepas tu masuk orang dapat banyak order, dan akhirnya dia jadi bisnes. Berpuluh-puluh ribu sale dia. Nampak tak? Isu dia adalah belajar. Tambah ilmu. Okay, tengok yang ni pula. Ada satu lagi ni. Kek jelly 3D. Dapat tempahan tinggi hanya belajar daripada YouTube juga. Ada banyak sangat berita sebenarnya daripada YouTube. Dan ini Mamasak. Kalau tengok Mamasak ni dia bagi tahu apa? Kelas-kelas dan video YouTube. Dia belajar daripada dia join kelas dan juga video YouTube. Dan pernah mencecah 100 juta setahun. 100 juta setahun hanya menjual kek. Jual ialah kek hari raya, kek birthday semua tu kan. Tetapi jualan boleh mencecah 100 juta. Legend lah. Itu benda yang maknanya dia dah sampai peringkat berkembang, grow. Tetapi bagaimana dia bermula? Macam mana dia belajar sendiri, pergi kelas-kelas, belajar dekat YouTube. Dan saya masih lagi buat perkara yang sama, masih lagi belajar, masih video dalam YouTube. Saya masih buat benda tu. Cari ilmu-ilmu baru, produk-produk baru sentiasa. Sentiasa. Kita kena faham dalam bisnes ni kita tak boleh nak kekalkan satu bisnes sahaja. Dan kita pula orang bisnes, kalau dah bisnes kita dah ada satu dua boleh orang kata berjalan sendiri lah, contoh lah kan, boleh berjalan sendiri.
Dan kalau rasa bisnes tu dah ada, anda gantikan dengan CEO baru ke yang mana dia berbisnes tu, serahkan pada dia je lah. Kita cari idea-idea baru. Sebab tu kalau anda tengok dalam saya punya Facebook page, saya punya letak nama saya tu business builder. Saya letak saya pembangun bisnes. Saya tak kata nak suruh orang buat ataupun tiru macam saya, tak. Tapi maknanya sentiasalah belajar, anda akan dapat banyak benda. Okey, produk fizikal pula. Kita pergi kepada produk fizikal. Okey, sebelum masuk produk fizikal ni nak tanya dululah. Anda belajar sesuatu tak? Ataupun anda ada soalan-soalan ke berkaitan dengan produk servis tadi? Ada soalan berkaitan dengan produk? Faham, dapat ilmu baru. Alhamdulillah. Okey. So, produk fizikal. Okey, terbaik. Buat sendiri produk anda boleh buat sendiri. Yang pertama, anda boleh buat sendiri. Ini contoh kalau katakanlah anda nak buat produk makanan, anda nak buat pes dan sambal. Ini contoh. Anda boleh belajar daripada ni. homechefteacher1.com. Teacher One bukan saya. Ini guru saya. Guru saya dalam pes. Jadi anda boleh belajar buat pes dan sambal yang kita panggil, yang boleh bertahan sehingga 12 bulan. Sehingga 12 bulan pes anda tu boleh bertahan tanpa teknik retok. Retok ni sebenarnya dia dan dia kurang sedap lah. Dalam apa ni? Dalam Freedom ada tak cerita bisnes ni? Apa tu? Dalam Freedom Project. Dalam My Freedom Project bukan cerita pasal bisnes. Dalam My Freedom Project ni dia lebih kepada cara buat duit. Okay, dia tak sama dengan apa yang saya ajar dalam ni. Ini saya ajar tentang bisnes ni. Okey, cikgu, kalau kelas apa ni? Kelas online itu servis juga kan, cuma penetapan harga tu bagaimana? Okey. Kalau kelas online betul juga. Penetapan harga tu depend kepada anda macam mana anda uruskan bisnes tu. Kalau katakanlah kelas online melalui apa nama ni, apa namanya, kelas online tu melibatkan kos yang tinggi. Okey, melibatkan kos yang mahal. So anda boleh letakkan harga yang tinggilah. Tapi kalau kelas itu adalah ilmu general, ilmu yang orang lain pun ada banyak. Contohnya macam katakanlah kelas berkaitan dengan Canva. Okay, Canva ni dalam YouTube, ilmu Canva. Lepas tu ada lagi orang lain mengajar Canva. Jadi dia mempunyai persaingan. So kita letak harga average. Tengok harga orang lain, kita letak harga average dalam 50, 100 macam tu. Tapi kalau kelas yang advance, kelas yang hanya anda sahaja yang ajar, benda-benda yang anda perlukan komitmen yang lama kan. Lepas ajar ada support lagi, so anda boleh letak harga yang agak tinggi. Depend, maksudnya benda tu macam mana anda nak sesuaikan dengan anda punya kerja dan audien punya pilihan. Okay. So ini kita tengok sekejap dekat sini. Boleh buka tak Chef Teacher One. Okay, ni dia. Ni guru saya dalam pes and sambal. Anda akan belajar kelas selama 2 hari. Ni siapa nak buat produk yang dia ajar, dia bagi banyak. Dan dia bagi terus resepi. Dia bagi terus pada anda macam anda nak buat makanan kucing pun, dia bagi pes laksa, okay, pes shell out, pes oden, pes sambal tumis, sup mak-mak lah, apa semua, BBQ lah. Macam-macam pes dia bagi, berpuluh-puluh pes anda boleh buat, anda boleh create sendiri. Banyak sebenarnya. Dan di sini boleh, memanglah kena bayar lah nak belajar kan. Saya pun bayar belajar ni, masuk kelas ni. Harga dia pun agak tinggi juga, tetapi kelebihan dia bila anda dah join dalam grup, so setiap kali kelas yang dia buat untuk sesi-sesi baru pun anda boleh join juga. Lupa, saya tak share ni Okey, sekejap. Saya tak share screen. Tak nampak. Okey. Sorry. Ni.
Okay, program pembangunan PES dan Sambal, dan dia ini memang orang yang dilantik oleh Fama, Mardi, Mara, lepas tu MDEC. Cuma dia dah tak join lah, dia dah tak join apa. Dia dah tak mengajar dah, dia pun ada kilang dia sendiri. Dia bagi tahulah peralatan apa semua. So macam yang saya sebutkan tadi, dia bagi semua resepi, berpuluh-puluh resepi ni dia bagi. Ni semua resepi dia bagi, sambal tumis, PES ibu sambal, PES macam-macam lah, PES makanan kucing siap pun ada. Jadi anda boleh pilih, anda dah ada sekarang ni macam-macam sambal yang anda boleh buat. Anda dah belajar macam mana nak buat. Anda dah boleh bermula. So seterusnya anda buat je lah. Sebab ramai orang, contohnya bila tengok Khairul Amin berjaya dengan bisnes sambal, buat bisnes sambal. Tapi orang tak tahu sebenarnya dari sudut ketahanan dia macam mana. Lepas tu nak pembersihan dia macam mana. Dia pakai retork. Ini tak ada retox ni. Dia tidak ajar teknik retox. Dia pakai orang panggil natural lah, teknik natural, tetapi boleh tahan produk tu sampai 12 bulan. Memang bagus. Sebab saya dah belajar, jadi saya boleh cadangkan kepada anda. Okay. Ini untuk orang yang nak buat produk fizikal. Dan anda juga boleh ambil tempahan sebenarnya untuk apa nama ni? Apa nama tu? Restoran. So restoran ni anda boleh pergi, anda boleh buat kicap. Dia belum ajar juga buat kicap. So anda boleh buat bertong-tong tu kan. Dan anda boleh supply dekat restoran-restoran. Itu bisnes supply bahan mentah kepada restoran, kantin, benda-benda macam itulah. Cuma untung dia tak banyak. Untung dia tak banyak lah sebab dia main volume kan. Dia main volume. Ini saya cerita pada anda ni kebanyakannya lubuk-lubuk bisnes saya. Saya dah cerita saya punya bisnes printing apa semua kan. Sebab saya memang nak bagi tahu anda macam mana nak bermula daripada kosong. Jadi saya bagi tahu macam-macam lah. Jadi anda yang masih lagi kosong dan anda pun yang dah ada bisnes, mungkin anda akan dapat idea-idea baru lah, insyaAllah. Okay. Tukar screen. Mana dia? Saya punya slide. Ni dia. Okay. Lepas tu belajar di YouTube. Ni pun belajar di YouTube juga. Okay, saya tunjuk macam mana. Sekejap, sekali lagi saya tukar screen balik yang tadi. So anda boleh type business. Ni perniagaan kraft tangan wayar pen Y. So kita tengok ni satu. Oh ni short. Kita nak tengok short. Mulakan bisnes kraft tangan. Banyak keluar muka saya pula 20 small business manufacturer. Okey, kalau anda tengok sekarang ni saya buka video ni, vlog. Ni dia jual apa ni, soy candle at home. Dia buat candle, buat lilin. Dia dah keluar banyak dah. Macam senarai-senarai kat sini. So anda boleh pilih apa naklah untuk orang yang kreatif. Ni epoxy resin. Ni supplier ada dekat Malaysia pun ada, dalam Shopee pun ada. Potong-potong buat keychain. Ni. Anda nampak skrin kan? So boleh buat lampu, macam-macam lah. Dia orang ajar macam-macam. So dekat ni pun ada, dekat apa nama ni? Epoxy resin, epoxy. Ni dia. Ni. Hiasan-hiasan ini harga tengok. Ada 869 orang dah beli. Ni. Macam-macam art. So anda boleh bermula daripada rumah saja, duduk rumah kan, beli bahan-bahan mentah, pergi duduk belakang dapur ke rumah tu, belakang celah-celah anda tu letak payung sikit. Letak payung ke apa ke, so anda main buat art dekat rumah anda. Ni produk fizikal. Ada yang daripada Malaysia juga, dia jual batu. Dia hias batu tu buat muka lah apa semua daripada Malaysia, Chinese. Clay, ada yang buat clay.
Clear ni tanah liat lah. Dia dikeraskan tanah liat tu, dia hantar dalam keluar negara lah. Dia jual di Etsy. Di Indonesia pun banyak yang mengajar macam mana nak buat produk tu, macam mana nak buat produk ni. Anda just perlu explore, anda belajar, anda cuba create something. Ni bagi orang yang kreatif, bagi orang yang minat benda-benda yang macam ni lah. Dan bisnes ni tak complicated sangat. Sebab orang beli berdasarkan kesenian anda, terutamanya di luar negara lah. Di Malaysia ni mungkin orang tak berapa menilai sangat, ataupun benda macam tu mungkinlah orang-orang yang agak orang kata T20 yang akan ambil. Tapi kalau anda pandai anda pandai positioning brand anda tu, yang mana anda hasilkan satu produk untuk satu klien saja, besar kemungkinan anda akan dapat yang daripada kalangan orang-orang yang orang-orang kaya lah, orang-orang yang berduit di Malaysia ni, sebab ramai yang nak hiasan yang hanya dalam rumah dia je ada. Ramai nak macam tu. Dan benda-benda ni semua tak susah. Tak susah. Anda cuma kena cari material yang betul. Shopee ada, sebab Shopee ni kita boleh order barang yang daripada China kan. So dapatkan dari situ je. Okay, so kita habis kat situ. Kembali ke slide kita. Okay, craft. Buat dengan kilang OEM. Ni pun saya kena tunjuk kat sebenarnya, tapi tak apalah. Okay, kilang OEM ataupun ni bagi orang yang dia nak buat produk-produk macam perabot pun boleh. Anda nak buat kosmetik pun boleh, produk kesihatan. Anda tarik je kilang OEM untuk makanan kesihatan. Kilang OEM untuk apa nama ni, produk. So yang ramai-ramai founder tu apa semua tu, dia duk buat produk kan semua tu kan. Dia dapatkan produk daripada kilang-kilang ni lah. Kilang-kilang ni lah. So sekali lagi lah saya tunjuk. Ni OEM secara borong, supplier beli borong Malaysia. Okay. So saya tunjuk dekat anda kilang yang anda boleh ambil. Pembangunan PES. Mana tadi? Ni dia. Katakanlah makanan dulu. Ni banyak ni keluar. Sekejap saya nak tengok. Ni boleh. Ni sama je. Agrotech. UZ Food. Biochem Pro. Ni pun boleh. Ada banyak kilang. Okay, tak apa. Saya tunjuk sikit je. Yang ni dekat Kelantan. UMZ. So, apakah produk yang dia orang buat? Jadi founder bersama kami. Ni untuk founder produk lah. Oh, dia dah tukar website. Kena hack ke apa? Tak ada sini. Ni Biochem, tengok produk dia. Oh ni silap. Pangkah dulu. Produk, kosmetik, skincare. Check beberapa company Check beberapa company, tanya harga apa semua, deal dulu. Lepas tu barulah anda tapi untuk makluman anda, macam mana orang buat produk-produk kosmetik, macam mana orang buat produk makanan kesihatan, inilah dia. Kilang ni, sebab saya tarik makanan ni. Kilang OEM, kilang kecantikan, produk kesihatan. So ada banyak kat sini, anda boleh pilihlah mana-mana yang sesuai. Okey, seterusnya beli secara borong daripada supplier. Okey, anda boleh dapatkan kalau mereka yang nak buat produk-produk yang ready made, anda just nak jual je. Contohnya macam tudung, jubah, peralatan-peralatan apa ni wanita kan, macam jepit kuku ke, sikat rambut ke, semua-semua tu anda boleh pergi Kenanga Wholesale. Kenanga Wholesale. Pernah dengar Kenanga Wholesale? Okey, anda pernah borong tak kat situ? Ke pergi beli macam biasa? So ramai yang dah berniaga mesti tahulah. Sebenarnya di situ adalah pusat pemborong. Tetapi anda kena bagi tahu yang anda orang bisnes, anda nak borong. Anda kena buka akaun dengan setiap kedai kat dalam tu. Macam-macam kan ada kedai dalam tu. Saya adalah pemborong di situ. Dulu saya buka apa ni, jual alat dalam library. Saya buka kedai alat tulis, kios alat tulis dalam library. Antaranya saya ambil dekat Kenanga Wholesale lah. Tapi syarat dia anda kenakan dengan peniaga-peniaga di situ. Bagi tahu saya nak buka akaun, nak ambil apa ni sebagai peniaga. Cuma anda kena beli banyak sikit lah. Dia tak mahal sangat. Dia tak mahal sangat. Anda boleh ambil sikit-sikit. Okay, anda boleh ambil sikit-sikit. Jadi anda boleh ambil baju, tudung,
seluar, beg, dekat, dia bukan dekat mall tu je. Dia Kenanga Hostel ni dia ada mall, ada pasar raya besar kan. Dia dekat bawah-bawah tu pun ada banyak lagi. Ada bagi orang yang tak tahu ni orang-orang yang duduk Lembah Kelang mungkin tahu Kenanga Hostel. Ya, rakaman ni memang berbayar lah. Rakaman ni gini, harga untuk kelas ni nanti saya akan letak RM97. Itu memang muktamad. Sebab benda ni saya ajar detail. Kelas ni saya ajar detail dan saya bagi tahu dah anda, dia akan pergi sampai 2 hari kan. Walaupun saya bagi tahu kelas hari je. Dia akan pergi 2 hari. Okey. Jadi harga kelas ni adalah RM97 untuk anda yang dah join. Yang dah join kelas ni, saya bagi pada anda RM20 saja untuk rakaman. Jadi siapa yang berminat nak dapatkan rakaman nanti, untuk anda yang dah pun join kelas ni RM20 saja. Tapi tutorial ni saya akan jual nanti RM97 dekat luar. Okey. Yang tanya rakaman lah. So Kenanga Hostel dan seterusnya adalah berkaitan dengan beli borong daripada China. So anda boleh juga dapatkan barang-barang yang borong daripada China. Yang pertama Alibaba. So Alibaba ni anda boleh direct deal dengan supplier-supplier lah. So anda boleh contact dan anda boleh direct. Jadi anda tak perlu risau sebab dekat Alibaba ni kebanyakannya memang dah pun ditapis. Jadi kalau anda nak deal dengan diorang tu, anda kena contact betul-betul, tanya betul-betul. Cuma anda tengok trusted ke tak trusted. Kalau yang ada bintang ke apa semua tu, insya-Allah boleh percayalah. Okay, tak perlu risau. Dan cuba dapatkan company yang ada sediakan sampel. Yang ada sediakan sampel, yang boleh beli beberapa unit. Maknanya 2-3 unit boleh beli. So anda boleh dapatkan kat situ. So tu yang pertama. Yang kedua, anda boleh dapatkan barang ni daripada Pinduoduo ataupun Taobao ataupun 1688. Tiga website ni tidak jual kepada orang luar selain orang di China. Dia tak jual di luar selain di China. Tetapi harga dekat Pinduoduo ni dia lebih murah daripada Shopee, lebih murah daripada AliExpress. Kalau anda nak tahu, kebanyakan orang buat Shopify. Shopify ni macam mana nak cakap Shopify ni business dropshipping. Mak Saleh ramai buat business dropshipping. Dia ambil dua tempat. Yang pertama Alibaba, yang kedua dia ambil dekat AliExpress. Dan AliExpress tu, untuk makluman anda, masih lagi mahal. Pinduoduo, Taobao 1688 lagi murah. Sebab apa lagi murah? Saya besarkan ni. Okey, sebab apa lagi murah? Yang tiga ni. Ni. Tiga ni. Dia untuk orang Cina sahaja. Orang China di sanalah. Dan tidak dihantar keluar. Tak post keluar. Jadi harga dia ni harga special untuk rakyat-rakyat China. So bila anda nak beli dekat sini, benda. Yang pertama account ataupun e-wallet China. Alipay boleh pakai. Alipay. Ni contoh Alipay. So yang pertama anda kena ada account e-wallet daripada China, yang mana anda boleh buat bayaran. Yang kedua, anda kena ada alamat di China. So anda kena dapatkan kita panggil warehouse di China untuk hantar barang anda ke Malaysia. Maknanya anda beli, lepas anda beli barang ini, dia orang akan post kepada anda punya warehouse ni. Dan warehouse ni lah yang akan post kepada anda. So macam mana anda nak belajar benda ni? Anda boleh belajar daripada guru saya ni. Ada dua orang guru saya ni. Yang pertama daripada MyWow dan yang kedua adalah Cikgu Sam. Ini saya dah letak dah ni, mywow.com, cikgusam.com. Pinduoduo, kebanyakan nak guna Pinduoduo ni guna dekat apa nama tu, website lah. Okay. Sebab bila kita nak beli, kita klik harga produk tu, detail dia apa. Kita nak beli daripada China, beli kod website, jangan beli kod apps. Kod apps ni boleh buat apa kita panggil, kod apps ni boleh buat survey lah. Okay, so tak apa. Belajar dengan siapa-siapa pun tak ada masalah. Cuma macam Cikgu Sam ni, dia ajar anda macam mana nak. Dan lepas tu dia akan bagi guideline lah. Cuma kalau MyWow
MyWow ni dia ada warehouse di China, ada 2. Dekat Guangzhou, satu lagi dekat mana? Dia ada 2 warehouse. So dia orang akan tolong anda apa nama ni untuk simpan dan hantar ke Malaysia. So macam mana business model untuk borong Cina ni, sebab maklumlah Cina ni ada kos, ada modal yang besar. So mungkin anda yang belum ada modal yang besar, anda rasa macam anda tak boleh nak buat bisnes ni lah sebab modal besar kan. Okay, sekejap saya nak clear all drawing. Okay, so bila kalau anda nak buat bisnes melalui borong Cina ni, anda ada 2 cara ataupun bisnes model lah. Yang pertama, anda just order, buat stok dan jual. Ni orang yang dah ada kedai, orang yang dah ada bisnes, senang lah. Tapi kalau orang yang belum ada bisnes, anda boleh buat pre-order. Contoh yang kebanyakan orang buat sehingga dah berjaya buka kedai, dah berjaya buat jualan ratus-ratus ribu. Ini cara yang dia orang buat. Dia orang pilih satu niche. Contohnya barang hiasan dalaman, hiasan rumah. Okey, hiasan rumah. Okay. So dia akan tarik orang, dia buatlah macam contoh-contoh gambar-gambar yang cantik-cantik, yang menarik-menarik kan. Gambar-gambar tu diambil daripada website. Dan dalam Shopee pun ada banyak juga. Untuk makluman anda, barang-barang ni jauh lebih murah daripada Shopee. Jauh lebih murah. Contohnya macam sofa Chesterfield tu, pun dekat sana kita order pun lagi murah. Termasuk penghantaran pun lagi murah. Terutamanya kalau anda order banyak. Katakanlah dekat sini anda boleh dapat harga 2,500. Dekat sana tu anda boleh dapat 1,900. So ni kalau order satu. Tapi kalau anda order banyak kan, ada orang pre-order, pakat order ramai-ramai. So macam ni, anda buat satu grup Telegram. So anda buat satu grup Telegram, kumpul ramai-ramai dalam ni dan anda letak gambar cantik-cantik apa semua dan bukalah pre-order. So berapa orang yang order, dia dah bayar, barulah anda bayar kepada ni, sama ada MyWow ke Cikgu Sam. Saya tak tahu Cikgu Sam macam mana dia punya konsep. Tapi maknanya anda boleh bayar dekat dia orang menggunakan duit orang yang join group tadi secara pre-order. Lepas tu barulah anda borong dekat China ni. Dan dalam Pinduoduo ke Taobao ke 1688 ni kan, MyWow ni dia juga bagi supplier kepada anda. Contohnya supplier pakaian baju kanak-kanak yang sampai harga dia 0.07 sen satu helai baju kanak-kanak tu. Okay, 0.07 sen je. 7 sen harga baju helai, baju kanak-kanak, baju kecil-kecil tu kan. Yang orang duk jual dalam Shopee RM5, RM10 semua tu kan, harga dia 20 sen, 30 sen je. Okay. So anda boleh juga bila ni anda nak buat bisnes yang supply barang macam ni, anda belajarlah betul-betul. Anda cari cikgu kan. Anda tengok betul-betul, pilih niche anda dan buat. Dan boleh juga custom. Okay. Boleh juga buat custom. Maksud custom ni, contoh macam tadi saya kata Chesterfield punya sofa tu kan. So anda boleh custom design anda sendiri. So anda deal lah dengan supplier dekat sana, deal apa semua. Anda boleh minta sampel dulu sikit. Anda juga boleh buat bekas mangkuk lah. Anda boleh buat macam-macam lah, senang cerita kan. Macam-macam lah dalam kat sana tu ada banyak sangat. Anda tinggal nak explore je. So ni peluang bisnes yang anda boleh explore. Dan saya dah bagi dah anda punya saluran tu macam mana anda nak belajar, di mana anda nak belajar. 2 tempat ni anda boleh percayalah, insyaAllah tak ada isu. InsyaAllah tak ada isu buat lari duit ke semua, tak ada. Okay, MyWow dengan Cikgu Sam. Okay, kita pergi next slide. Setakat ni okay. Setakat ni kelas ni anda rasa macam mana? Okay, clear dapat idea tak? Dapat banyak idea? Okay, Alhamdulillah. Banyak idea So, banyak idea. Dan pilih saya harap selepas habis kelas ni anda pilih satu idea untuk anda jadikan sebagai bisnes anda lah. Larat ke tak larat je. Sebab nak buat semua memang tak larat. Nak buat semua memang pilih salah satu. Sebab tu saya cakap pilih mana yang anda suka, mana yang anda cenderung. Dan kalau anda rasa anda tak cenderung mana-mana, anda belajar dulu, belajar yang ni, belajar yang tu, belajar apa semua ni kan. So last kali baru anda buat keputusan. Last kali baru anda buat keputusan apa yang sesuai dengan anda. Sama macam saya juga, saya bagi tahu tadi, saya belajar semua. Saya belajar semua supaya saya dapat tambah ilmu dan akhirnya barulah saya buat pilihan mana-mana yang saya rasa saya suka. Okay? Okay, so kita pergi ke next slide.